Oke guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat malam. Selamat beristirahat. Tergerak petang tadi. Saya nak boleh tak dengar suara saya ni okey ya? Kalau okey, right lah tulis apa-apa komen. Sebab saya nak sharing tak lama pun, dalam 10 ke 20 minit macam tu lah. Okey. Dengar tak suara? Clear tak? Kalau boleh like dan share sebab saya nak share something sikit berkenaan dengan projek yang saya buat ni dan macam mana perjalanan saya sebelum tu, dan sedikit kisah seram. Nak tahu ke tak nak? Sekejap lagi saya akan kongsikan. Okey, kalau boleh jemput, jual boleh share, like ataupun share posting ni. Okey, share posting ni kepada rakan-rakan anda lah. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada malam ni serba sedikit memberi manfaat kepada you all yang tengah mendengar ni, okey, yang tengok video ni. Dan saya ucapkan terima kasih dan syabas, terima kasih, juta terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang mana dapat tengok video saya, okey, live saya ni, okey, sampai habis. Sebab apa tuan? Sebab clear alhamdulillah. Okey, terbaik Cik Zainal. Saya dulu. Okey, terbaik Cik Zainal Ali. Okey, sekejap ya. Okey, so saya tak nak buang masa you all. Saya nak kongsikan, okey, pada malam ni. Dengar tak suara saya? Clear ya? Alright. Kalau pakai kipas atas ni takut bising pula. Tak apa, kita jalan je mana boleh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh berikan masa pada malam ni. Okey, so hari ni saya nak share sikit lah tentang pengorbanan saya. Pengorbanan saya, macam mana saya mula-mula dulu join perniagaan ni, dan macam mana saya terjumpa peluang ni lah. Okey, dan kebanyakan orang semua dah dengar saya punya sharing sebelum ni. Okey, tapi hari ni saya nak bagi tahu dekat umum, dekat Facebook. Dan sebelum ni saya just tutup lah, hanya yang tertentu, hanya yang selected. Okey, tapi hari ni saya just sharing je. Okey, saya nak sharing sikit berkenaan dengan pada waktu tu macam mana perjalanan saya lah. Okey, perjalanan saya tentang dalam perniagaan ni. Okey, waktu tu saya muda lagi. Usia saya ingat saya umur 21. Sekarang ni pun muda lagi tuan. Tapi perjalanan saya masa mula-mula perniagaan dulu. Dan waktu tu malam, okey, lepas tu kita punya community ni kita ada buat satu macam apa? Kita ada buat futsal. Okey, main futsal di Puchong. Okey, dan balik futsal tu dalam pukul 1 lah macam tu. Okey, dan saya balik rumah sampai pukul 2 pagi. Dan saya kemas-kemas barang, dan saya daripada Puchong, daripada Bangi tu terus balik ke Segamat. Senang cerita naik motor ya tuan-tuan. Saya ulang-alik naik motor Segamat KL. Dan waktu tu bila saya bawa motor tu kan, saya pun tak tahulah kenapa Allah SWT ni pemudahkan urusan saya. Okey, yang mana waktu tu saya berfikir
kebanyakan kawan-kawan saya mesti cakap, kau tak ada jumpa ke benda pelik-pelik? Jumpa pelik-pelik macam mana kan? Sebab saya balik pukul 2-3 pagi. Okay, kita sampai dekat Segamat tu dalam pukul 5 macam tu lah. Tapi saya tak balik rumah tu. Saya pergi dekat gerai, gerai yang apa street walk lah, kedai-kedai kan. Saya tampal poster tu dululah cara marketing. Cara marketing ni lebih kepada offline. Tapi sekarang ni dah online lah. Lagi-lagi dengan kita punya satu teknik, dia panggil nama 1 jam 7 hari. Dan lagi ni kita ada launch. Kita ada launch satu projek, dia panggil nama projek SPM. Tuan-tuan nak tahu tak apa tu SPM? So yang mana SPM ni sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful. Tak pernah lagi lah saya jumpa sepanjang saya join perniagaan ni. Di mana maksud dia macam ni. Bila kita bekerja, bila kita bekerja, ada yang dah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kan. Ramai yang bila dah bekerja tu dia tak tahu duit gaji tu pergi ke mana. Selama dia orang ni bekerja ni, tak tahu dia orang ni duit tu pergi ke mana. Tapi dan mengikut kajian, sebanyak hampir keseluruhan, hampir 70% rakyat Malaysia yang mana bila datangnya satu ujian ataupun malapetaka lah, bukan malapetaka, dia panggil nama ujian hidup, betul? Contohnya macam macam sakit ataupun diberhentikan kerja, ada lagi yang terbaru ni PKP kan, lockdown, tak boleh nak bekerja, dibuang kerja. Kebanyakan rakyat Malaysia ni dia tak boleh nak survive, lebih daripada sebulan gaji. Kenapa saya cakap macam tu, tuan? Sebabnya fakta saya nak bagi tahu. Sebabnya kalau tuan tengok, kerajaan, kalau you tengok kerajaan dah umumkan Air Citra kan dulu kan, Air Sina kan, Air Lestari, Air Bahagia, I Love You. Nampak tak? Kenapa kerajaan umumkan benda tu? Sebab apa? Sebab dia dah tahu rakyat Malaysia ni memang ikut kajian, kebanyakan dia orang ni tak boleh nak survive lebih daripada sebulan. Sebab apa? Dia bukan duit gaji dia. Tapi dalam projek SPM ni, macam mana kita nak bantu orang. Contohlah kalau kita nak simpan duit. Sekarang ni orang Malaysia ni dia bukan nak buat duit, tapi dia nak buat macam mana duit yang dia ada ni, macam mana nak gandakan. Sama juga mungkin tuan-tuan yang tengah mendengar ni, tuan-tuan ada duit, tapi tuan-tuan tak tahu dekat mana nak gandakan, kat mana nak multiplykan duit yang tuan-tuan ada tu dekat platform yang sah dan legal lah. Contoh macam saya cadangkan tuan-tuan start dengan komuniti dalam projek SPM. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Dan dalam satu fakta lagi, lebih kurang dalam hampir 80% rakyat Malaysia, ni daripada ASB dia bagi tahu, yang mana tak sampai 80%, hampir 80% rakyat Malaysia yang mana dia orang tak ada simpanan RM500, kurang daripada RM500 dalam ASB. Itu menunjukkan tuan-tuan rakyat Malaysia sangat-sangat boros. Bukan rakyat Malaysia lah, bukan Malaysia, rakyat Zimbabwe kat luar sana. Tetapi kebanyakan dia orang ni dia tak dedahkan dengan ilmu-ilmu yang macam mana dalam satu perniagaan. Contohlah kalau kita nak buat dalam saham ke dan sebagainya kan. Contohlah duit yang kita ada. Saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan macam mana dengan duit yang tuan-tuan ada ni, tuan-tuan simpan duit kat mana? Simpan duit kat rumah. Nampak tak? Kalau kat rumah ni biasanya hilang tuan. Ada orang curi. Siapa curi tuan? Toyol. Siapa toyol tuan? Kita lah ni, bapak punya toyol. Dah nak habis hujung bulan, tengok duit dah tak pernah ada, tengok aku simpan duit kat sini kan. Ambil. Tu dulu saya gerak kan. Contohlah kalau tuan-tuan duit ada yang duit yang tuan-tuan ada sekarang ni, nak masuk kat mana? Masuk kat dalam bank. Yes, memang secure. Duit tuan-tuan selamat lah, tak dicuri. Tapi masalahnya dia ada kad tuan. Kad siapa? Kita lah tuan. Bapak ni duduk cucuk duit kan. Tapi kalau kita tak simpan dekat tabung haji, dia tak berkembang lah, lambat sikit. Kalau kita masuk ASP, contohlah tuan, andai kata kalau tuan sekarang ni, kalau tuan ada 10,000, saya nak tunjukkan sebagai contoh. Andai kata kalau tuan ada 10,000, apa yang tuan nak kena buat? Contohlah tuan letak dalam ASP. Tuan letak dalam ASP, lebih kurang dalam profit dia kan, lebih dalam 7% lah macam tu. Kita ambil average lah, ni contoh. 7% daripada 10,000 tu berapa tuan? 70% daripada 10,000 tu berapa? Lebih kurang dalam 700. Betul tak? So 700 ni bahagi dengan 12 bulan, setiap bulan tuan dapat lebih dalam RM58. RM58 ni so tu sebulan, tapi bahagi dengan 30 hari berapa tuan-tuan? Tuan akan dapat lebih dalam RM2 sehari. Anak saya pun saya
saving sehari, tiap hari saya ajak anak saya masuk dalam tabung RM5. Okey tuan. Andai kata kalau tuan nak dapatkan 700 tu, okey, tuan just simpan je dekat dalam mana? Simpan hari-hari. Kalau tuan nak dapatkan 700 ni saya nak tunjukkan. Kalau tuan nak dapatkan 700, tuan just simpan je hari-hari apa orang cakap dalam tabungan ni RM2, 2 tahun cukup 360 hari, tuan akan dapat 700. Tapi macam mana dalam platform, dalam projek SPM. Okey, SPM ni kita akan tunjukkan macam mana dalam kat mana tempat nak simpan duit yang real. Okey. Macam mana kita boleh gandakan duit simpanan tuan menjadi 30 ke 300%. Macam petang tadi saya ada share satu segmen income. Segmen withdrawal income bonus. Okey, withdrawal bonus. Dan salah satu sebab kenapa saya join perniagaan ni, sebab perniagaan ni dia bonus kita dibayar direct melalui Maybank. Okey tak okey tuan? Dibayar direct melalui Maybank tu. Bukan apa orang cakap, bukan sesuatu perkara yang banyak company yang kat luar sana belum tentu boleh buat. Tapi dalam perniagaan ni kita bonus kita dibayar direct melalui Maybank. Okey tak okey tuan? Okey sangatlah. Dan yang paling bestnya apa tuan? Dan yang paling bestnya, kita ni dah start 2013. Start 2012 macam itulah saya start sebelum pre-launch dalam company ni. Dan sampai sekarang masih sustain lagi company. Ini adalah salah satu company Melayu, Bumi Putra lah, okey. Company Bumi Putra yang boleh sustain sampai sekarang, alhamdulillah. Dan cerita memanglah dengar cerita memang best, betul lah. Normal lah, mana-mana perniagaan. Kita tahu bila kita dalam perniagaan ni, ada turun naik kan. Tapi dalam perniagaan ni naik je, okey lah. Itu yang paling pelik tu. Dulu saya ingatkan kan, waktu gawat ekonomi 2018, 17 macam tu lah. Ada masalah ekonomi sikit kan. Saya ingatkan waktu tu income saya turun. Tapi saya rasa macam tak ada apa-apa, masih steady je lagi. Dan hari ni alhamdulillah dalam perniagaan ni pun, bila waktunya COVID kan, PKP kan, start tahun lepas, okey. Start tahun lepas, saya punya income lah, income saya dalam perniagaan masih stay lagi, okey tak okey. Dan ada juga partner saya, okey, anak buah saya yang saya bantu, dia orang ni bila waktu PKP ni buat duit gila-gila. Yang paling bestnya apa tuan? Buat just gunakan dalam handphone je. Guna handphone ni tuan-tuan. Tu pun boleh buat income gila-gila. So dalam perniagaan ni kita ada method. Apa method dia? Dalam perniagaan ni contohlah kalau kita bekerja. Okey, saya nak tunjukkan tentang kira-kira, boleh tak? Contohlah kalau tuan-tuan bekerja selama, kita ambil kalkulator. Kalau boleh tuan-tuan on kalkulator lah. Contohlah kita ambil orang yang bekerja selama 8 jam lah, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Okey, seminggu 5 kali je, 5 hari je bekerja. Okey. 8 jam darab dengan 5 hari lebih kurang 40 jam. Okey, darabkan dengan 4 minggu lebih kurang dalam 160 jam. 160 jam. 160 jam ni, okey, tu contohlah 160 jam dalam tempoh sebulan tuan-tuan bekerja. Dalam tempoh sebulan tuan-tuan bekerja, contohlah gaji average lebih kurang dalam 5,000. Boleh tak? 5,000 mahal sangat ke 3,000? Contohlah kita ambil 5,000 lah. 5,000 dia bahagi dengan 160 jam. Sehari 160 jam. Lebih kurang dalam sehari average RM31. Setiap 1 jam tuan-tuan dibayar RM30. Setiap 1 jam, ni average lah, plus minus. Setiap 1 jam tuan-tuan dibayar bekerja bukan dalam RM30. Tapi dalam projek SPM ni, yang mana SPM maksudnya apa? Saving, profit dan multiply. Okey, macam mana? Dalam perniagaan kita ada method. Method dia macam mana tuan? Method dia dalam tempoh sehari. Dalam tempoh sehari tuan-tuan cuma spend 1 jam je sehari. 1 jam sehari, potensi income dia boleh buat lebih daripada 5 angka. Macam mana saya dulu kan, saya nak share sikit lah macam mana saya mula-mula income saya, berapa first income saya masa mula-mula join dulu. Saya first income saya sehari, bukan sehari lah, bukan dalam 2 jam macam tu lah. Sejam setengah macam tu, tak sampai 2 jam. Bukan dalam 2 jam waktu tu, bukan dalam 700. Okey tak? Waktu tu dulu, waktu 2013 dulu, masa saya mula-mula join dulu, sehari 1,000. Sehari 700. Kalau sejam tu 700. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tu yang membuatkan saya dalam masa sejam dapat 700. Ni kalau tengok yang saya cakap tadi kan, yang 1 jam RM30 tu berapa kali ganda, berpuluh-puluh kali ganda, betul tak? Dan saya buat keputusan tuan. Saya berhenti 3 kerja yang saya sebelum ni saya buat, dan terus buat full time sampai sekarang, alhamdulillah. Okey. Dan diam tak diam dah hampir 9 tahun lah. Okey, tapi pun masih baru lagi dalam perniagaan ni.
Saya pun kasih banyak benda yang saya perlu buat. Dan yang paling bestnya apa tuan, dalam perniagaan ni kita ada mentor. Okey. Kita ada mentor yang mana dia orang ni guide saya, okey. Dia orang ni guide saya dalam, dia tak tengok siapa ni saya. Kalau kita tengokkan kebanyakan orang kaya kan, kebanyakan orang kaya yang kita jumpa ni, dia tengok kau ni tengok tawar-tawar kan. Tapi dalam perniagaan saya tengok dia bukan jenis macam tu. Dia tengok asalkan kita sanggup. Asalkan kita sanggup betul-betul nak buat dalam perniagaan ni, dia akan bantu kita. Yang penting, kebanyakan yang saya jumpa, orang berjaya yang saya jumpa ni, dia orang ni dia tak suka dengan alasan. Faham tak? Dia tak jenis tak suka je dengan alasan. Sebab apa, dia orang ni pun dulu pun nak berjaya pun dia just buat je. Dia kalau alasan dia tolak tepi. Kebanyakan orang kita ni, dia bukan kaya dengan duit, tapi dia kaya dengan alasan. Sebab tu kebanyakan orang kita kalau kebanyakan, andai kata kalau tuan-tuan nak belajar, alasan tu buang jauh-jauh. Andai kata, ni tip yang pertama tuan, okey, andai kata kalau tuan boleh buang alasan tu jauh-jauh, okey, insya-Allah lah kejayaan tu milik tuan-tuan. Sebab apa tuan? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah buat. Saya dah lakukan. Apa bukti dia? Bukti dia mentor saya nampak lah. Yang mana saya sanggup ulang-alik segamat KL, okey. Segamat KL semata-mata untuk nak belajar dalam perniagaan ni. Nampak tak? Dan kalau ikutkan waktu tu usia saya muda lagi, lepas habis SPM kan, umur 19, umur 20 macam tu kan. Waktu pergi KL, bila saya pergi KL mesti saya fikir tempat yang macam pompak, ragut, apa semua tu kan, dadah, isap dadah sebagainya kan. Tapi bila saya dah sampai ke KL, saya duduk dalam circle yang betul. Faham tak? Saya duduk dalam circle orang yang betul lah. Cerita saya tak berkawan dengan orang yang macam clubbing ke sebagainya. Alhamdulillah tuan, Allah SWT ni jaga saya. Bila niat kita ni baik, okey, bila niat kita ni baik, insya-Allah Tuhan ni memudahkan urusan kita. Bergantung kepada niat kita lah. Andai kata kalau niat kita betul-betul sungguh-sungguh nak berubah, okay, nak bantu family, nak bantu mak ayah kita, nak bawa mak ayah kita pergi umrah, okay, nak bawa mak ayah kita gaji, nak beli rumah, okey, nak buat saving, nak settlekan hutang, okey, nak kahwin dan sebagainya. Andai kata kalau kita ada niat yang baik, doa kepada Allah Taala. Macam saya dulu, saya dibekalkan dengan ilmu agama dari family saya, okey, yang mana dia cakap, Din, dia panggil saya, mak saya panggil Din, kalau kau rasa susah, kau buat sembahyang tahajud, buat je sembahyang hajat dan sebagainya kan. Itu ada arti berjaya tuan. Sebab apa, bila kita berniaga, kenapa kita berniaga? Okey, kenapa saya ni berani berniaga? Kenapa saya tak bekerja? Kalau dulu kerja, masa saya kerja, dulu saya buat 3 kerja sehari tu tuan. Juga dalam 5,000, 4,000 ke 5,000 lah average gaji saya, income saya waktu tu. Dan pada waktu tu umur saya 18 tahun, lepas habis SPM. Nampak tak? Umur 18 dah pegang duit 5,000 kan. Memang saya memang dah syok gila lah. Okey, ada yang dah bekerja selama 10 tahun, 5,000 tak boleh nak touch lagi gaji. Tapi waktu tu saya bukan selesa. Saya tak rasa selesa dengan kerja yang saya dulu. Sebab saya fikir andai kata kalau mungkin waktu tu saya bujang lagi, tak kahwin dan sebagainya kan, mungkin saya boleh survive. Saya boleh buat lah, ikut dak mana lah, 3 kerja kan, 2-3 kerja saya pun tak ada masalah. Tapi dalam perniagaan ni tuan, saya macam terbuka lah. Nampak tak? Rupanya dalam perniagaan ni lagi profit lagi gila-gila. Sebab dalam perniagaan ni tuan, bila sebut pasal bisnes, okey, Nabi pun ada bersabda kan, okey, 9/10 rezeki datang daripada perniagaan. 9/10 tuan. Kalau 1/10 tu datang daripada mana? Kalau 9/10 datang daripada berniaga, betul? 1/10 ni datang daripada mana? Bekerja lah, makan gaji lah. 9/10 ni memang profit dia unlimited. Contoh andai kata kalau tuan-tuan hari ni nak belajar macam mana nak buat duit dengan saya, insya-Allah saya akan guide tuan-tuan. Sehari macam mana nak buat, sehari 1,000, sehari 2,000, sehari 3,000, sehari 6,000, sehari 9,000 pun saya boleh ajar. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena sanggup. Okey, dalam perniagaan ni kita kena ada sanggup. Bila kita nak buat bisnes, ada orang tanya, saya takut lah dan sebagainya, saya macam takut kena tipu lah dan sebagainya kan. Okey, simple je tuan. Benda tu memang akan datang. Kalau kita nak buat suatu perkara yang baik, memanglah benda tu akan datang. Siapa tu, setan lah, dia bagi was-was dan sebagainya kan. Tu normal tuan-tuan. Bagi saya hendak je, saya hentak je tuan, saya langgar je. Sebab apa, bagi saya dah tengok lah, dia ni dah berjaya, saya ikut je lah. Kenapa saya nak argue lagi? Okey, kalau kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang yang berjaya. Okey, insya-Allah kita akan berjaya. Tapi dengan syarat kita kena buat apa yang orang berjaya buat. Okey. So sesi saya tak lama pun, dalam dah 20 minit juga, 30 minit, hampir 30 minit. Saya nak offer kepada tuan-tuan ni, kalau ada soalan-soalan
Tanyalah sikit, boleh tanya, tak ada masalah. Saya buka 5 minit je. Saya akan pilih lah soalan-soalan tuan-tuan yang mana dia kata kalau tuan-tuan rasa nak tanya soalan ke, boleh tanya saya dalam masa 5 minit ni. Boleh tuan-tuan. Okey tuan, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya akan off-kan lah. Dan saya lepas ni akan buat satu sesi sharing, okey, sama dengan tim saya, insya-Allah. Hanya selected saja. Okey, saya ada dapat PM ni. Sebelumnya saya ada dapat PM. Dia tanya macam mana boleh survive. Macam mana kau sekarang ni, macam mana kau boleh survive dalam perniagaan ni. Kalau ikutkan waktu tu ramai yang sebab tu ya memang tak fikir waktu saya mula-mula dalam perniagaan adalah dalam partner-partner saya kebanyakan dia orang ni dah left tak buat perniagaan sebab dia orang tak tahan. Sebab saya bergantung kepada Allah SWT. Okey, dan last hari ni saya nak bagi tips dekat tuan-tuan. Okey. Bagi tips macam mana nak cepat berjaya. Simple je. Macam mana nak cepat berjaya daripada Cik Zainal Ali. Nak berjaya ni just follow je apa yang orang berjaya buat. Apa yang saya buat hari ni adalah bukan daripada diri saya tau. Saya tengok apa yang orang berjaya buat. Saya tengok copy sebiji apa yang dia buat. Okay, apa yang dia buat, saya copy 100%. Nampak tak? Apa yang dia orang buat ni, mungkin saya copy 100%. Dia orang buat cakap macam ni, buat live dan sebagainya. Saya buat just follow je. Just follow, dan hari ni alhamdulillah tuan, tanpa saya sedar, dalam perniagaan ni saya boleh survive lah dalam perniagaan ni. Dan nak laju je, follow je, kita kena doublekan. Contohlah aktiviti yang kita buat hari ni kan, contoh mungkinlah kita ada buat 10 Facebook. Ini salah satu tip lah. Kita bergandakan lah 20 Facebook dan sebagainya. Itu ada antara tips. Dan kita kena hari-hari kena blast kena friend sebagainya. Nanti tu saya akan masukkan dalam satu sesi saya lah dalam you all punya private coaching. Okay, private coaching saya akan kongsikan dengan tuan-tuan macam mana nak buat 5K sekurang-kurangnya tuan. Andai kata kalau tuan-tuan tak pernah seumur hidup tuan-tuan, tak pernah dapatkan income 5K, saya akan bantu tuan-tuan. Tapi dengan syarat tuan-tuan kena join sekarang dalam projek SPM ni. Selamat malam Cik Hidayah. Selamat malam. Okey. Dan last sekali lah saya nak bagi tips kepada tuan-tuan, okey, dan perempuan yang tengah mendengar ni. Contohlah hari ni kita dalam hidup ni kan, waktu PKP ni sebagainya, kita ada macam-macam banyak masalah. Betul tak? Okey, tapi saya nak tunjukkan tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sebagai satu analogi. Okey, analogi ni macam mana? Contohnya, tuan-tuan pernah tak berada di atas kapal yang besar di tengah laut? Pernah kan? Kalau waktu tu kalau tuan-tuan naik ke atas kapal, okey, atas kapal nampak ombak besar ni. Kapal tu lalu steady je. Nampak tak? Kapal tu potong ombak tu steady je. Okey? Kapal tu potong ombak tu steady je. Tak ada goyang-goyang sangat lah. Tak ada macam naik kapal tongkang. Contoh kalau tuan-tuan naik kapal sampan. Kalau tuan-tuan naik sampan, kena pukul ombak sikit je dah terbalik. Betul tak? So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kita kena besarkan kita punya impian kita. Tuan-tuan kena besarkan impian. Tuan-tuan nak apa? Okey, tuan-tuan nak apa dalam perniagaan ni? Tuan-tuan nak apa dalam hidup ni? Nak beli rumah banglo, nak saving, mungkin nak bawa mak ayah pergi umrah. Okey, macam saya kan. Okey, macam saya. Ada juga dalam perniagaan ni saya jumpa macam-macam lah orang cakap negatif pasal bisnes ni dan sebagainya kan. Saya cakap, masalah, pergi jauh-jauh lah. Nampak tak? Aku ada 1 juta impian lagi. Okay, aku ada 1 juta impian. Ada kata kalau satu je masalah, kau ni bukan challenge aku. Kau ni bukan kawan, kau bukan lawan aku. Nampak tak? Saya cakap dengan diri. Itu panggil self talk kan. Saya selalu cakap dengan diri. Aku boleh. Kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Okay. So, masa yang ditetapkan hanya 30 minit saja. Tu insya-Allah nanti esok pagi insya-Allah saya akan live juga. Saya akan live tuan-tuan dengan macam mana dalam perniagaan ni, macam mana nak buat, macam mana nak mula. Dia macam mana nak mula. Selamat malam Mulan. Selamat malam.
Kita dah habis dah sesi petang ni, sesi tengah malam ni. Okey, malam ni saya pun tak makan malam lagi. Okey, harap tuan-tuan boleh dah dapat makan malam sama dengan family. Okey, kalau dalam perniagaan ni kita just dalam online je tuan. Tak adalah lama mana pun. Dalam perniagaan ni kita just buat 1 jam dalam masa hari, 1 jam je. Fokus 1 jam je. Sebenarnya boleh buat di bangka. Nak tahu tak macam mana? Tuan-tuan kena join dulu. InsyaAllah saya akan kongsikan rahsia-rahsia dia. Okey. Dan insyaAllah esok pagi tuan, esok pagi saya akan live dengan tuan-tuan waktu mungkin dalam pukul 8 macam tu. Mungkin 8 pagi. Saya akan satu dikongsikan macam mana saya boleh sampai sekarang masih steady lagi. Waktu pandemik PKP ni kan, kebanyakan orang PKP ni ramai pening kepala kan. Tak tahu nak apa, yang dia kena buang kerja, ada buat macam-macam. Okey, saya nak kongsikan dengan satu kisah lah tadi tengah hari tadi kan. Tengah hari tadi saya ada tengok, saya parking kat kereta. Okey, nak beli barang, wife saya beli barang. Saya tengok satu kereta Proton X70. Proton X70 lah kan. Saya tengok bila dia parking kat sebelah saya, dia pakai jaket. Okey, dia pakai jaket. Bila dia keluar kereta dia pergi kat bonnet, dia keluarkan basikal. Dia keluarkan basikal tu boleh tahan juga laga saya tengok tu kan. Tapi tengok muka dia, nampak raut wajah dia nampak macam dalam kesempitan lah macam tu. Saya dah jumpa beribu orang tuan. Saya tahu masalah kebaikan. Saya tengok muka masalah ni saya dah tahulah. Tapi bila saya tengok dia tukang basikal, dia buka jaket dia, kan, nampak baju pink. Baju pink tu tuan, bukan gelang pink, baju pink. Baju pink. Dan dia tengok, lepas tu dia buka pintu depan, dia keluarkan satu bag pink, kepala putih. Food Panda lah tuan. Food Panda. Saya tengok, dia ni dah umur dah 40-an macam tu lah dia kurang. Kenapa orang macam ni dia sanggup buat? Kenapa dia orang ni sanggup buat Food Panda tuan? Kalau nak ikutkan berapa je sangat keuntungan dalam Food Panda ni kan. Bukan saya nak petikaikan Food Panda ni tak bagus, tapi bagus. Tapi andai kata hari ni tuan-tuan, andai kata kalau abang ni ada jumpa peluang dia dalam perniagaan ni, insya-Allah saya akan bantu dia. Saya akan guide dia macam mana saya boleh survive dalam perniagaan, boleh berjaya dalam perniagaan ni. So andai kata kalau you all kat luar sana yang tengah buat Food Panda, Grab kan, tak puas hati dengan kebaikanlah Food Panda ni kan, dia sistem dia memang gila-gila kau dia punya untung dia kan. Kita dapat berapa sen je. Tapi kalau tuan nak keuntungan 30 ke 300%, tuan-tuan boleh jumpa dengan saya, tuan-tuan boleh PM saya, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan macam mana dalam perniagaan dia betapa mudahnya. Sangat-sangat mudah tuan. Sangat-sangat senang. Kalau orang gila tahu bisnes ni senang, dia orang dah lama berhenti jadi gila. Okey, so siapa dah tepat 30 minit. Okey, saya ada nak buat kerja lagi. Saya nak setting mesin chop duit saya. Mesin chop duit ni power gila tuan. Dia kata kalau tuan-tuan join nanti saya akan kongsikan macam mana mesin chop duit ni boleh buat sehari 1000. Tuan-tuan kena ingat tuan, lambat sehari tuan-tuan join, rugi 1000. So itu saja daripada saya, Muiz Najahan. Okey, semoga tuan-tuan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam 5 angka. Mesin chop duit padu. Kita layan laju kejap. Kita sentiasa terbaik. 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 Okay guys, kita jumpa lagi.